Baik, apa cerita kita pada kali ini? Mesti ada tajuk dia, insyaAllah. Tajuk kita pun lupa. Mi'raj. Tajuk kita ialah berkaitan Mi'raj. Sebenarnya ada 9 perkara yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan. Saya nak ceritakan 9 perkara yang Allah anugerahkan kepada Nabi ketika berada di langit yang ke-7 ke atas. Ada berapa tadi? Ada 9 perkara. Tapi sebelum kita cerita yang 9 perkara tersebut, ada benda lah yang kita kena tahu ketika perjalanan naik Nabi. Supaya tuan-tuan akan datang, kalau tuan-tuan dengar cerita Isra dan Mi'raj, dia nak cerita pasal salat ke, dia nak cerita tentang hikmah ke, dia nak cerita tentang malam ke, nak cerita tentang Nabi-Nabi itu terserah. Tapi yang saya nak ceritakan tuan-tuan ni, poin-poin utama yang kira-kira kalau boleh jangan lupa lah sampai bila-bila. Boleh? Boleh ingat kan? Kira-kira jangan apa? Jangan lupa lah. Ingat sampai bila-bila, insyaAllah. Ini bagus, ada anak-anak yang ikut ni bagus. Budak kecil ni dia ada kelebihan. Apa kelebihan budak kecil? Sekali dengar, biasanya mereka cepat ingat dan kekal ingat. Itu kelebihan kanak-kanak. Kalau kelebihan orang tua apa pula? Tengok penceramah macam faham, tak ingat. Tapi insyaAllah, kampung pun insyaAllah ingat. Saya yakin insyaAllah. Baik. Masa Nabi naik Mi'raj, naik menuju ke langit, yang pertama sekali Rasulullah berhenti di destinasi langit yang pertama. Sampai langit yang pertama, langit ini sifatnya keras. Lagi keras, ini keras ni, meja ni boleh tahan. Tapi langit jauh lebih keras daripada. Sifatnya keras. Dan langit itu ada pintunya. Dan langit itu ada penghuninya. Yang menginap, yang menghuni, yang tinggal di langit. Soalan saya, siapa yang menghuni, tinggal, menempati langit-langit? Jawapannya adalah para malaikat. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi'a." Di langit itu tak ada ruang sebesar 4 jari illa malaikat, ia semua dipenuhi dengan para malaikat. Qa'imun aw raki'un aw sajidun. Sama ada malaikat tu berdiri atau malaikat tu kerjanya hanya rukuk, atau malaikat tu kerjanya hanya yang diperintah sujud sampai kiamat sujud. Tak bangun-bangun. Dia tak buang yang kecil ke Ustaz? Bila masa pula malaikat ada? Malaikat tak ada buang air kecil, buang air besar. Dia tak lapar ke Ustaz? Malaikat mana ada apa? Makan minum mana ada? Dia tak kahwin ke Ustaz? Mana ada malaikat yang berkahwin? La yatanakahun. Mereka tu tak ada yang berkahwin, tak ada yang berzuriat keturunan tadi. Langsung dicipta oleh Allah. Di malaikat ni memenuhi yang namanya sujud, yang rokok, yang berdiri. 3 perbuatan utama malaikat menghambakan diri kepada Allah, bertasbih, bertahmid, berzikir, memuji. Jadi bila sampai langit yang pertama, malaikat penjaga bertanya kepada Jibril. Jibril dah sampai dengan Rasulullah langit pertama. Man anta? Siapa kamu? Jibril jawab, Ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka? Soalan kedua, siapa yang bersama dengan kamu? Lalu Jibril jawab, Muhammad. Dia tanya soalan yang ketiga, hal bu'itha ilai? Adakah dia diperintahkan untuk naik ke atas? Lalu kata Jibril, na'am. Na'am tu maknanya apa? Oh, nama yang boleh bahasa Arab punya.
Menyesal saya terjemah. Saya sambung terus bahasa Arab je lah sana. Ingatkan tak pandai bahasa Arab. Oh, na'am iya. Kalau la, oh tidak. Oh, tahu juga. Oh, tuan-tuan dalam diam-diam tahu bahasa Arab. Saya ingatkan tak tahu. Na'am dengan la boleh lah Ustaz. Kalau yang lain tak ada. Satu je yang tahu. Man rabbuka, tahu kan? Yang tu tahu. Tak apalah, sekurang-kurangnya kita tahu sikit-sikit lah. Dulu ada jemaah Malaysia kan pergi haji. Nak beli barang, tanya dengan Arab. Berapa? Arab tu pun cakap lah arba'ah. Arba'ah maknanya 4. Dia pun mula-mula pening. Arba'ah ni apa? Arba'ah. Nak tanya berapa riyal? Arba'ah. Tak faham apa? Arba'ah. Teringat. Zuhur usalli farda zuhri arba'ah. Jadi baru faham. Arba'ah tu maknanya 4. Dia pun terfikir, kalau nak minta kurang 3 bertiga. Teringat sembahyang apa tadi? Maghrib. Salasa. Dia nak minta apa? 3. Jadi Arab kata, okey, salasa. Dalam hati dia kata, punya 3 bertiga. Nak try 2 pula. Jadi 2 teringat sembahyang apa? Sembahyang subuh. Subuh salli farda subuhi rakaat ini sebut rakaat ini kan 2 mana ni? Rakaat ini bukan 2, rakaat ini tu hanya 2 rakaat. Arab tu dengar rakaat ini, Arab pun jawab makmuman lillahi ta'ala. Punyalah nak minta kurang. Ada sudah lah kata 3 sudah. Lepas sampai maghrib aja. Arab bukan cakap 2 tu rakaat ini. Dia nak ceritanya tu bahasa Arab. Jadi Jibril alaihi salam bila ditanya begitu, dia beritahu, na'am, ya. Kenapa malaikat penjaga langit tu tanya, ya awak siapa? Siapa bersama awak? Adakah dia diputuskan untuk perintahkan naik ke atas? Kenapa dia tanya? Bukan bermakna dia tidak kenal. Tuan-tuan kena ingat. Tapi yang ni tak ada dalam hadis. Ini ulasan ulama. Yang tadi tu hadis. Yang saya tengah cakap ni ulasan ulama. Kenapa dia tanya? Awak siapa? Awak siapa dengan awak? Kenapa dia tanya? Dia tanya bukan bermakna dia tidak kenal. Para malaikat semuanya kenal kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kerana Jibril alaihissalam adalah ketua kepada semua malaikat. Dan para malaikat juga sebenarnya kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal. Sebab itu tuan-tuan biasa dengar tiap-tiap Jumaat diberitahu. Ni kat depan tiap Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya itu semuanya berselawat ke atas Nabi. Jadi malaikat semuanya kenal Rasulullah. Tapi soalannya, kenapa kenal? Tapi tanya bukan sebab tak kenal. Tanya sebab suka untuk mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan. Saja nak dengar suara, suka, senang nak dengar suara. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan ada jiran tu ngam, kamcing dengan kita. Tuan-tuan nampak dia tengah cuci motor. Mereka Tuan Haji, Tuan Salam, buat apa tu? Kan tuan-tuan dah nampak dia cuci motor kan? Tapi kenapa tuan-tuan tanya? Buat apa tu? Kenapa tuan-tuan tanya? Saja nak dengar suara, saja nak bertanya khabar. Tapi bukan tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan dah nampak dia tengah cuci kereta. Tuan-tuan tanya, Assalamualaikum Tuan Haji, buat apa tu? Kan tanya. Menyapa itu. Tuan Haji tu pun, dia dah. Dan dia memang tengah basuh kereta. Tuan-tuan pun nampak.
Jadi dia saja, aku tengah basuh kereta. Kita dengar suara dia, maknanya kita tahu dia okey, mood dia pun bagus. Kalau mood dia tak bagus, nasib tu tak. Jadi, basuh kereta ke? Tak adalah, aku tengah cuci kapal terbang. Kalau itu tuan-tuan jangan tegur, jalan je terus. Itu adalah masalah tu kan. Malam tadi tak dapat ke apa tak tahu. Cerita dia tak semestinya tanya kerana tak tahu. Itu kena tahu. Jadi jangan ingat, dia tanya Jibril dia tak kenal Jibril. Para malaikat kenal Jibril. Apalagi kepada Rasulullah. Bila lepas langit yang pertama, fa'idha ana bi Adam alaihi salam. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Faqala Jibril berkata, wahai Muhammad, hadza abuka, hadza abul bashar. Ini ayah kamu. Ini ayah kepada bapa, kepada semua manusia. Salim alaihi. Beri salam kepada dia. Lalu Rasulullah beri salam. Assalamualaikum ya Adam. Nabi Adam jawab salam. Kata Nabi Adam, marhaban. Marhaban itu maknanya mana yang tadi pandai bahasa Arab tadi terima? Marhaban itu maknanya apa? Yang tuan-tuan buat, sini ada marhaban kalau raya. Kalau kampung betul saya dia panggil barakan. Ini tak tahu panggil apa. Ini panggil apa? Kampung saya panggil barakan. Sini meraban. Marhaban, enggak meraban. Marhaban. Marhaban itu maknanya selamat datang, mengalu-alukan. Marhaban bin Nabi Salih wal akhi salih. Selamat datang kepada Nabi yang baik dan juga saudara kenabianku yang baik. Lalu Nabi Adam kata Rasulullah, wada'ani bi khair. Dan Nabi Adam mendoakan aku agar aku mendapat kebaikan. Jadi ceritanya Nabi dulu. Ini bukan khayalan, ini bukan fantasi, ini bukan cerita dongeng, ini bukan penglipur lara, ini bukan cerita prosa klasik ke apa benda tuan nak bagi nama, bukan. Ini cerita mukjizat yang Nabi jumpa Nabi Adam tu benar, bukan lembaga, bukan jadian, bukan jelmaan, bukan bayangan, bukan khayalan, bukan kayangan, bukan angan-angan, bukan imajinasi, bukan. Dia memang Nabi Adam. Walaupun secara kronologi susun atur umur dunia, Nabi Adam telah wafat kembali ke rahmatullah, tetapi urusan para Nabi itu laisu kannasil adiyyin, kata ulama. Urusan mereka itu bukan seperti manusia biasa, tak sama. Jadi boleh bercakap, boleh jumpa, boleh beri salam, boleh jawab, boleh berdoa. Setelah itu, thumma araja bina ila sama'is tsaniyah. Kata Rasulullah, kemudian Jibril bersama dengan aku naik terus bergerak menuju ke langit yang kedua. Langit kedua sama juga. Sampai langit, man anta. Siapa engkau? Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersama engkau? Muhammad. Hal bu'itsa ilaih, adakah dia diperintah naik menuju ke atas? Ya. Lalu dibuka, fa futiha lana, dibukakan pintu langit untuk kami, kata Rasulullah. Fa idza ana, tiba-tiba aku berada bersama dengan dua orang Nabi. Langit yang kedua ada berapa orang? Dua. Siapa dua orang tersebut? Yang pertama Nabi Isa dan yang kedua Nabi Yahya. Nabi Isa dengan siapa? Nabi Yahya. Dulu Nabi Zakaria jaga Maryam. Zakaria dah umur dah tua, Maryam dah besar. Nabi Zakaria berseumur dah lanjut usia, dah berubat, tulang dah lemah. Allah bagi rezeki dapat anak. Jadi Nabi Zakaria ni dengan anak dia Nabi Yahya jarak umur jauh. Nabi Isa dengan mak dia jarak umur tak berapa jauh. Jadi Nabi Isa, Nabi Yahya ni kira-kira umur, kita kata apa? Nak cakap umur
Dia kira orang kata bahasa sekarang budak satu batch lah. Satu batch lah. Tapi tepat umur wallahualam. Tapi tak berapa. Dua-dua karakter ada beza sikit. Ada satu riwayat dikatakan kalau mereka jalan berdua, Nabi Yahya kalau sampai jalan mana-mana, dia suka cari tempat kumpulan orang baik-baik. Jadi kalau sampai je, kat sini ada tak tempat orang baik-baik berkumpul. Nabi Yahya suka datang bergaul dengan orang apa? Baik-baik. Orang zikir, orang solat, orang majlis ilmu, orang. Dia suka gitu. Tapi Nabi Isa lain pula. Sampai-sampai kat satu tempat, sehingga di sini ada tak kumpulan orang jahat-jahat. Jadi dia suka cari apa? Orang jahat-jahat. Kalau Haji suka yang mana? Kumpulan baik ke kumpulan jahat? Imam suka mana, Mak? Kumpulan baik ke kumpulan jahat? Kumpulan jahat kan? Oh, Imam. Jadi dia cari, dia tanya kat kawasan tu, sini ada tak tempat kumpulan orang jahat-jahat? Maknanya ahli maksiat ke, buat dosa ke apa tu. Jadi Nabi Yahya tanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, kenapa kau cari kumpulan yang apa? Jahat-jahat. Nabi Isa punya jawaban bagus. Kata Nabi Isa, aku ini kan Nabi. Dan Nabi itu kan ibarat doktor. Doktor ni kerja dia dengan kepandaian dia, dengan kepakaran dia. Dia jumpa orang sakit ke orang sehat. Ya, kalau di luar dia punya kerja, kat rumah, balik rumah tu cerita lain. Untuk pekerjaan dia sebagai doktor, 8 jam katalah, dia berurusan jumpa orang sakit ke orang sehat. Orang sakit kan? Tapi doktor kerja 8 jam lah contoh. Ataupun paling banyak 12 jam. Seorang Nabi kerjanya macam mana? Kan 24 jam kan? Jadi kalau doktor bertemu dengan orang sakit, maka kata Nabi Isa, aku sebagai Nabi, doktor untuk rohani manusia. Jadi kerja aku mesti cari orang jahat untuk disembuh. Jadi kalau nak campur orang jahat, saya ini banyak alasan. Kiranya banyak alasan. Tapi bukan untuk jadi jahat. Tapi masing-masing Nabi itu karakter betul. Tapi semuanya tujuan membawa manusia mengenal Allah. Baik, kita lihat dulu. Langit yang ketiga pun sama, tuan-tuan. Langit ketiga yang sama, Nabi Yusuf AS naik langit keempat, Nabi Idris AS naik langit yang kelima, Nabi Harun naik langit yang keenam, penting, Nabi Musa naik langit yang ketujuh, Nabi apa? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini nama besar. Tuan-tuan tak boleh lupa sampai bila. Jangan lupa. Sebab di antara selawat yang paling afdal adalah selawat yang diletakkan di dalam bacaan tahiyat akhir. Dan selawat yang ada dalam tahiyat akhir itu adalah selawat, namanya selawat apa? Apa namanya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita panggil selawat tu dia ada nama dia tu. Nama dia selawat Ibrahimiyah. Selawat tu Ibrahimiyah. Tapi kalau tuan-tuan tak nak panggil nama dia selawat Ibrahimiyah pun tak apa. Nama ni memudahkan kita tahu saja. Nama tu sekadar apa? Memudahkan kita menyebutnya. Jadi kalau orang cakap, awak baca selawat apa? Saya baca selawat Ibrahimiyah. Nak bagi senang dia tahu. Tapi kalau tak tahu nama, senang je. Macam mana? Saya baca selawat yang ada dekat dalam tahiyat akhir. Tapi kalau senang nak cakap, saya membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah itu dikira afdal kerana dia diletakkan dalam bacaan di dalam solat. Walaupun bacaan dia sunat, tapi ia dalam tahiyat akhir disertakan, maknanya kita sebutkan sebagai yang baik dan bagus kita. Nabi Ibrahim langit yang keberapa tadi? Langit yang ketujuh. Baik, sekarang ni bila lepas langit yang ketujuh, ini 9 perkara yang saya nak ceritakan tuan-tuan yang Allah perlihatkan kepada Nabi SAW. Ada 9 perkara. Yang pertama, tuan-tuan ingat di akhir sesi saya nak tanya tuan-tuan sebenarnya.
Siapa dapat jawab, insya-Allah kita bagi bungkusan makanan. Ada tahu ada bungkusan makanan ke? Ada tak? Kalau tak ada memang nasib lah saya kena singgah di kedai. Oh ya, ada kan? Oh, rezeki ya. Jadi maknanya yang tak dapat jawab pun akan dapat juga. Baik. Yang pertama, Rasulullah diperlihatkan Malik Khazinun Nar. Malaikat Malik penjaga neraka. Dia malaikat ni bilangan dia banyak. Kita tak tahu berapa sebenarnya bilangan malaikat tak tahu. Cuma yang wajib kita ketahui ada beberapa malaikat dengan tugas-tugas. Contohnya yang mencatat pahala dan dosa kita ni, mencatat kebaikan dan kejahatan ni, nama dia malaikat mungkar dan yang mencatat kan dah hilang bungkusan. Yang mencatat kebajikan dan mencatat kesalahan dosa, namanya malaikat mungkar dan tak bunyi pun. Malaikat raqib dan atid. Mungkar nakir menyoal manusia di alam kubur. Nanti malaikat yang tiup sangkakala, malaikat Israfil. Kemudian yang mencabut nyawa, malaikat Izrafil, ataupun boleh disebut Azrail. Boleh turunkan wahyu dan tugas yang lain Jibril. Kalau Mikail menurunkan hujan rezeki dari langit, itu kerja malaikat Mikail. Tapi bukan itu saja, dia ada tugas-tugas lain yang tidak kita ketahui. Jadi malaikat tu ada. Yang jaga syurga siapa namanya? Ridwan. Jadi boleh tak satu orang menamakan anak dengan nama malaikat, iaitu dia bagi nama anak ni Muhammad Ridwan? Boleh? Dia bagi nama anak dia Muhammad Malik. Itu malaikat Malik penjaga ni. Ada Malik ke ni? Malaikat Malik. Ni kena ingat cerita malaikat Malik ni sampai bila-bila. Kena ingat, insya-Allah. Cuma yang orang, kalau saya di Mesir dulu, ada satu imam tarawih yang popular, sekarang dah kurang sikit. Namanya Syekh Jibril. Namanya Jibril. Memang handal betul. Baca Quran tu 30 juzuk tu pusing Quran macam mana pun dulu dia hafal. Dan dia boleh baca doa kunut masuk ayat Quran. Baca doa kunut masuk ayat Quran. Jadi dia punya kemahiran dia. Nama dia Syekh Jibril. Jadi dia mungkin mak ayah dia dulu bagi nama Jibril. Cuma yang orang belum berani letak Israel. Bagi nama Israel. Tapi kalau itu kan harus saja letak nama malaikat. Jadi Rasulullah bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Cuma Rasulullah tanya kepada Jibril. Fasa'alan Nabi Jibril. Nabi bertanya kepada Jibril. Lima lam yadhak ilaihi kama dhahika ilaihi ghairuh. Kenapa yang satu malaikat ini tidak senyum ketika melihat Nabi seperti mana malaikat yang lain senyum melihat Rasulullah? Kira-kira kenapa yang satu ni tak senyum? Yang satu ni tak senyum. Lalu apa jawaban Jibril? Sejak diciptakan neraka dan sejak dicipta malaikat Malik ini bertugas menjaga neraka, sejak daripada itu dia memang tak pernah la dhahika ilaika wa dhahika ila ghairika la dhahika ilaika. Kalau Rasulullah, kalau dia pernah senyum dengan orang lain, pasti dengan kamu sekarang ni pun dia. Tapi tak pernah dengan siapa-siapa yang lain, tak pernah. Orang lah, siapa-siapa yang lain. Malaikat yang lain tak senyum. Kalau tuan datang masjid ni jangan tak senyum lah. Nanti orang yang akan jaga apa? InsyaAllah senyum. InsyaAllah. Dan cerita je malaikat. Dia yang pertama. Yang kedua, ada 9. Yang kedua, dianugerahkan kepada Nabi untuk melihat
Baitul Ma'mur. Melihat apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Tempat di atas langit yang ketujuh. Bentuknya macam mana saya tak tahu, saiz dia macam mana saya tak tahu, tapi besar. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Sandar macam mana? Wallahu a'lam. Kalau macam kita di Kaabah boleh pegang, kalau kita di Kaabah boleh sandar, kalau kita di Kaabah boleh menempel, kalau kita di Kaabah boleh sentuh, boleh berdoa di atas. Tapi Kaabah duduknya, kedudukannya, lokasinya di bumi. Dia adalah tempat untuk penduduk bumi beribadah kepada Allah. Salah satunya melakukan ibadah apa? Tawaf di bumi. Di langit sana ada satu lagi tempat. Saya tak cakap bentuknya macam Kaabah. Tak. Bentuknya saya tak tahu. Tapi tempat itu namanya Baitul Ma'mur. Tapi yang masuk ke situ, datang ke situ untuk tawaf ibadah, namanya ialah di kalangan para malaikat. Bayangkan kalau tuan-tuan pergi umrah tahun 2023, tahun lepas, tahun ni kalau tahun 2024 ada duit nak pergi buat umrah lagi, boleh tak? Boleh tak? Ada duit, ada sehat, duit ada, boleh pergi tak? Boleh. Tahun 2025, umur panjang, duit ada, nak pergi lagi boleh tak? Boleh. Tapi malaikat yang masuk dekat Baitul Ma'mur, dia masuk, bilangannya 70,000 malaikat. Satu hari dia masuk, selesai satu hari, dia keluar. Summa la ya'uduna ilaih. Dia tak akan dapat lagi masuk ke dalam itu sampai kiamat. Esok 70,000 malaikat yang lain. Esok, lusa 70,000 yang lain. Dari sejak dicipta sampai hari kiamat. Agak-agak bilangan malaikat banyak. Berganda banyak tuan-tuan daripada ini. Makhluk Allah yang namanya malaikat bilangannya lebih banyak. Cuma kita tak nampak. Kita hanya tahu pengkhabaran daripada Rasul. Jadi baru kita tahu. Jadi yang kedua yang kita boleh cerita, Nabi diperlihatkan makhluk Allah. Namanya apa? Namanya apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Yang ketiga yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sidratul Muntaha. Pernah dengar? Pernah dengar perkataan Sidratul Muntaha? Pernah ke tak pernah? Pernah. Sidratul Muntaha. Kalau orang tanya tuan-tuan, Sidratul Muntaha tu apa? Pokok besar. Sidratul Muntaha tu apa? Pokok. Jangan ingat pokok macam pokok kita. Tak ada. Bukan bentuk dia macam pokok kita. Tapi dia punya bentuk dia dengan merimbun dia, besar dia tu, maka kita sebutlah dia tu sebagai namanya apa? Pokok besar. Sidratul Muntaha. Dia punya daun dia diibaratkan besar seperti telinga gajah. Ka'adhanil fiyah. Seperti telinga gajah. Saiz daun. Dia punya buah dia, wasamaruha, dia punya buah dia kal tilal. Tilal ni kalau terjemah bahasa Melayu apa kita nak kata ya? Bolehlah kita sebut sebagai tempayan besar. Jadi tempayan kan besar kan? Isi air orang dulu kan? Tempayan, bolehlah kita sebut. Jadi ibaratnya gitulah buah-buahan. So, daripada dia tunjang itu dari langit ke-6 naik langit ke atas 7, di atas langit ke-7 dia beribu. Tempat yang cantik, rupa dia sangat cantik, itu dinamakan. Rasulullah bersabda, tidak ada sesiapa yang dapat menyifatkan kecantikan dia. Tak ada siapa yang boleh ceritakan macam mana punya cantik. Tapi memang sangat cantik. Cantik. Ada dekat atas. Namanya Sidratul Muntaha. Itu perkara yang ketiga. Ada kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tuan-tuan, yang keempat yang diperlihatkan kepada Nabi namanya syurga. Namanya apa? Syurga. Cuma syurga ni sekarang dah ada belum? Belum. Belum. Sekarang sudah ada. Syurga sekarang ada. Dah ada penghuninya ke belum? Belum. Kenapa belum? Sebab belum berlaku lagi hari kiamat. Siapa orang yang pertama akan melangkah masuk ke dalam syurga? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang, tak ada siapa-siapa yang boleh masuk ke dalam syurga melainkan yang masuk dulu adalah ahli syurga di kalangan siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirun as-sabiqun. Kita adalah umat yang terakhir untuk ukuran dunia, tetapi kita umat yang pertama yang akan dipersilakan nanti masuk ke dalam apa? Syurga. Jadi kita korbanlah sementara kesusahan dekat dunia, sabar. Ada susah dalam hidup, sabar. Kadang datang masalah kesempitan, sabar. Kalau ada ujian menimpa kita, kita tempuh. Kita jangan rasa dirugikan atau dizalimi atau diketepikan oleh Allah. Jangan. Setiap perkara yang Allah datangkan pada kita. Ini tuan-tuan yang hadir dekat sini, masing-masing ada ujian hidup masing-masing. Ya. Bukan semua di kalangan tuan-tuan ni senang dari sudut keuangan. Bukannya semua senang dari sudut kesihatan. Bukannya semua senang dari sudut kekeluargaan. Ada yang sekarang dalam kemelut. Ada yang sekarang dipikirkan. Ada yang sekarang diabaikan. Itu dunia tu memang begitu. Tuan-tuan nak cari dunia yang mana yang lain yang tak ada begitu. Mana ada? Tak ada. Memang Allah jadikan medan dunia ni ujian untuk kita. Saya ni cakap begini, bukan bermakna saya tak ada ujian. Tuan-tuan ingat saya tak ada ujian. Saya ni sepanjang 8 hari sebelum ni, 9 hari, hampir hari-hari pergi klinik ke hospital. Satu kuat demam. Lepas satu. Lepas ni muntah. Yang ni pula selang 1 hari ni ambil nap nafas. Ni kejap ni tadi petang selesai. Nap lagi seorang. Lagi ke klinik isteri saya. Saya kejar daripada tempat lain. Daripada pergi ke klinik. Sampai ke klinik isteri saya down the way balik. Saya kejar. Setiap orang akan ada ujian. Setiap orang akan ada ujian. Dan saya cakap bukan berarti saya tak ada ujian. Saya besok akan ada ujian. Cuma saya tak tahu apa. Dosa akan ada ujian yang lain kepada saya. Allah akan uji lagi. Kerana saya hamba. Dan saya berhak untuk diuji oleh siapa? Oleh Allah. Hanya kita ni datang majlis ilmu supaya bila datang majlis ilmu kita dinaungi oleh siapa? Para malaikat. Para malaikat bila datang hadir majlis ilmu, kata Rasulullah, ridhan bima yasna. Malaikat itu redha terhadap apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada dalam majlis ini. Seandainya kita diredai oleh para malaikat, kita mohon asbab kepada Allah redha kepada kita. Jadi daripada situ kita berdoa. Sebab tu kita salat. Lepas salat kita mohon, ya Allah, Engkau berhak menguji aku. Aku merayu agar dipermudahkan segala urusan. Kemudian kita sambung kehidupan macam biasa. Memang macam itulah kita. Memang macam tu. Jadi tuan-tuan jangan menyesali ujiannya. Saya ada ujian banyak kepada saya. Saya tak menyesali. Pada saya syukur alhamdulillah. Kalau Allah beri ujian, mesti ada sesuatu yang sebaliknya Allah nak beri kepada kita. Dan tuan-tuan macam mana tuan-tuan boleh jadi sesabar hari ini? Kerana tuan-tuan dah pernah menempuh ujian 10 tahun sebelumnya. Macam mana tuan-tuan boleh jadi secekap hari ini? Macam mana tuan-tuan jadi orang yang beringat? Kerana tuan-tuan dulu orang miskin. Kenapa tuan-tuan jadi orang yang senang menolong orang? Sebab dulu tuan-tuan pernah diuji hidup kelaparan dan kesusahan.
Jadi kita ni jadi ada sifat-sifat yang baik, kadang asbab setelah dipuji bertahun-tahun. Rupanya Allah nak beri sifat yang baik pada kita umur 60, umur 50, umur 70. Kerana kita dah tempuh kesusahan selama berpuluh-puluh tahun, dan Allah nak terima kita besok mati dalam keadaan yang paling bersih dan paling baik identiti kita. Bukankah itu menunjukkan Allah sayang pada kita? Cuma kita je lah kena letakkan prasangka baik kepada jawab. Tempuh saja ujian kita. Perlahan-lahan tempuh. Ingat Allah, banyak cari strategi penyelesaian. Ingat Allah. Lepas tu, masjid panggil tuan-tuan. Ada datang majlis ilmu. Tuan-tuan dengar satu, dua perkara. Dia akan menyuntik iman dan semangat pada kita. Kita dengar sikit, lepas tu kita lalai, lupa, campur macam-macam. Lepas tu kita datang balik. Kalau bateri handphone, tuan-tuan pandai cas bila bateri dah kurang. Kalau baju tu dah pakai satu hari kotor, pandai pula campak masuk dalam mesin basuh. Kenapa masih nak basuh je? Kenapa masih nak basuh baju? Sebab kita dah tahu pakai akan terkena kotor. Kenapa nak cas handphone? Biar je lah mati tu kalau tak payah guna. Sebab kita tahu besok kita nak pakai lagi, kita cas. Kenapa kita datang majlis ilmu? Sebab kita tahu bahawa tempat rohani itu penting untuk kita meneruskan hidup. Kalau handphone kita tahu nak survive kena cas. Baju kita tahu kalau nak survive kena basuh. Diri kita tak tahu macam mana nak survive. Akhirnya kita nanti yang akan rugi. Di Nabi pada malam Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan tentang yang namanya syurga. Rasulullah dapat. Cuma Nabi bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadi as-salihina ma la 'ain ra'at. Allah sediakan bagi hambanya yang salih nikmat di syurga, sesuatu yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas terfikir dalam hati kita benda ini macam. Besok dalam syurga, mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapatlah insya-Allah. Tak tahu ni masuk syurga ke masuk. Tak tahu masuk syurga, mudah-mudahan masuk syurga insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Yang kelima, anugerah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi melihat Arash. Nabi melihat apa? Arash. Arash ni makhluk Allah yang paling besar. Akan datang, kalau saya datang kat tuan-tuan sini lagi sekali, kalau saya tanya, apakah makhluk Allah yang paling besar? Jawapan dia Arash. Apa makna makhluk Allah? Apa-apa selain daripada Allah, semuanya kita panggil apa tadi? Makhluk. Makhluk ni bukan mesti binatang. Dulu saya ingat lagi pernah buat pengajian akidah, kalau tak silap saya, 12 kali pertemuan dekat satu tempat lah. Kita orang buat 8 isyak, 9, 10 setengah, 9, 10 setengah, 9, 10 setengah, 11, itulah 12 minggu berturut-turut kalau tak silap. Habiskan satu kitab tipis. Tapi tempat tu memang bagus. Walaupun buat 8 isyak, yang konsisten datang minimum 120 orang. Kalau lebih tu kira ada bonus lah. Semua konsisten. Bagus. Jadi ujungnya ada buat macam ujian lah sikit. Ujian buat syaratnya, bukan nak tahu nama siapa. Ujian simple, maknanya tak payah tulis nama pun tak pun. Just hantar, saya nak tengok jawapan saja lah. Dia bukan ujian macam SPM. Tak ada lah, tak ada kena bawa IC. Sila letakkan kad pengenalan. Jadi dalam satu soalan tu ada tulis, apakah makhluk yang paling besar? Jadi salah satu yang saya dapat jawapan, dia tulis itu gajah. Dia tulis itu apa? Gajah. Taklah salah, tapi salah. Taklah salah, tapi apa? Gajah memang besar, tapi makhluk Allah yang paling besar, yang paling luas tadi namanya apa? Duduknya di atas langit yang tinggi. Arash ni cantik, Arash ni besar. Di sekeliling Arash tu penuh dengan malaikat. Arash ni ada tiang Arash. Sekarang malaikat yang menanggung, memegang Arash, tiang Arash tu ada 4. Tapi kelilingnya penuh dengan para malaikat. Dan malaikat yang menanggung tu saiznya besar.
Saiznya disebutkan dalam riwayat, ada riwayat sebut, saiz malaikat tu ma baina syahmati udhunihi, di antara copeng telinga dia ni sampai ke atiqihi, sini sampai sini, dia punya besarnya malaikat, sini sampai sini, perjalanan 700 tahun. Sini bergerak nak sampai sini, perjalanan 700 tahun bi khafaqanit tayril musri', dengan kibasan daripada tepak burung yang amat laju. Tuan cari tengok kat YouTube burung apa yang terbang paling laju sekali. Dia pun tak tahu. Nah, burung tu tuan darab, kalau dia terbang dengan kelajuan tu selama berapa tadi? 700 tahun. Nah, darab berapa kilometer, ribu ke juta kilometer dia boleh pergi. Jawapan dia selama 700 tahun tu baru dia punya jarak jauh tu baru antara telinga dengan bahu malaikat. Belum cerita semua sekali. Malaikat yang besar tuan-tuan. Dia makhluk yang kecil ni, kita manusia ni. Cuma walaupun badannya kecil tapi gangsternya besar. Kita ni sombong yang besar. Kita ni sombong yang besar. Sombong kita besar. Ada bukti kita sombong. Bukan sombong dengan orang. Sombong dengan orang cerita lagi. Saya cerita ni sombong dengan siapa? Sombong dengan Allah. Saya bagi tuan-tuan satu contoh. Contoh saya sombong dengan Allah. Contoh, tapi jangan buat. Contoh, saya sombong dengan Allah. Tuan-tuan kat rumah. Ada tetamu datang. Kita ni kat rumah tak adalah special sangat. Tapi takkan nak buat kopi teh tu adalah. Sekali, ni saya nak tanya tuan-tuan. Tetamu yang datang tu, dia masuk rumah kita, dia terus bagi senarai minuman yang dia nak. Dia nak Milo tabung, dia nak Neslo tarik, dia nak sirap 8 layer. Lagi apa lagi? Katira, Bandung cincau soda. Dia bagi 8 minuman. Lepas tu dia bagi senarai makanan yang dia nak. Tetamu ni baru datang, dia bagi senarai makanan yang dia nak. Kita pun, okey, kalau tuan-tuan jumpa tetamu, tuan-tuan tak pernah jumpa tetamu macam tu. Saya nak tanya, kalau tuan-tuan jumpa tetamu macam tu, tuan-tuan rasa tetamu ni apa masalahnya? Ini apa ni? Padahal dia tetamu. Ni kan rumah kita kan? Rumah kita. Patutnya sebagai tetamu, dia terimalah seadanya apa layanan kita. Betul tak? Bukan kita ni blokir, bukan. Tapi sebagai tetamu, jagalah adab sebagai tetamu. Baik. Sebab kita tuan rumah. Dan rumah tu dia datang untuk sementara. Lepas tu dia akan pulang balik. Ya? Baik. Saya tukar. Tetamu tu kita. Rumah tu namanya dunia. Rumah tu apa? Dunia. Dia datang dekat dunia. Dia tak peduli adab dia dengan tuan rumah. Siapa tuan dan Tuhan dan pencipta kepada dunia ni? Allah. Yang dia tahu, dia nak Allah kabulkan semua permintaan. Kita bagi laluan dulu kepada betul tak? InsyaAllah semua. InsyaAllah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malaikat Malik penjaga neraka sudah, syurga sudah, Baitul Ma'mur sudah, Sidratul Muntaha sudah, Arash makhluk Allah yang paling besar, dia menjadi bumbung kepada syurga. Allah cipta Arash adalah untuk memperlihatkan tanda kekuasaannya, bukan sebagai tempat untuk zat Allah, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Malaikat yang jaga saiznya besar. Dan Arash itu besok pada hari kiamat, bilangan malaikat yang menanggung wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Bila berlaku kiamat nanti, malaikat yang menanggung itu ada 8 malaikat. Sekarang ada 4. Yang ke-6, anugerah Allah kepada Nabi kita di sana, Rasulullah dapat mendengar firman Allah.
Firman Allah yang Nabi dengar tak ada huruf, tak ada suara, tak ada bahasa. Sebab yang bercakap pakai huruf ni siapa? Makhluk. Yang bercakap pakai suara ni siapa? Makhluk. Yang bercakap pakai bahasa ni siapa? Makhluk. Jadi tuan-tuan hati-hati. Kalau dengar orang cerita Isra Mi'raj, kalau tiba-tiba dia kata, tiba-tiba Nabi mendengar Allah berfirman, wahai. Itu kalau dia buat, itu namanya rekaan cerita. Penghibur lalu tak ada. Jadi, mana ada wahai buat suara besar itu? Ini apa? Gergasi ke apa? Allah bukan gergasi. Saya ingat tuan-tuan, Allah bukan asap. Allah bukan lembaga. Allah bukan jisim. Allah bukan jadi-jadian. Allah bukan jelmaan. Allah bukan khayalan. Allah bukan kayangan. Allah bukan ada bentuk tertentu. Asap, bukan. Allah bukan asap, bukan terang, bukan gelap, bukan cahaya, bukan padam, bukan api, bukan. Allah bukan asap, bukan lembaga, bukan jadian, penjelmaan, apa itu bukan. Allah yang kita sembah, dia tidak menyerupai dengan apa-apa juga makhluk sekalipun. Apa yang terbayang di fikiran kita, yang ada dalam otak khayalan kita itu sendiri adalah makhluk. Siapa? Makhluk Allah. Siapa cipta idea kita? Allah. Siapa cipta lintasan hati kita? Allah. Lintasan hati, idea, khayalan, angan-angan, itu semua namanya makhluk. Sekalipun benda itu tidak ada di alam realiti. Contoh, tuan-tuan pernah tengok gajah? Pernah tengok gajah? Cuba bayangkan gajah berwarna pink. Bayangkan gajah warna pink. Dekat luar sana alam realiti ada tak gajah warna pink? Kira-kira tak ada tak? Kenapa tuan-tuan boleh khayal gajah warna pink? Sebab tuan-tuan pernah tengok gajah dan tuan-tuan pernah tengok warna pink. Jadi tuan-tuan gabung jadi khayalan. Benarnya tak ada. Yang khayalan itu juga adalah namanya makhluk. Allah yang cipta khayalan dan Allah tidak menyerupai perkara itu. Itu yang kedua. Yang ketujuh, kurniaan Allah kepada Nabi kita ialah Nabi dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dapat melihat Allah. Masa Nabi melihat Allah, Nabi berada di atas sana. Allah tidak ada di atas langit. Allah ada, tapi Allah wujud tanpa memerlukan sebarang apa? Tempat. Ingat, Allah ada tanpa memerlukan apa? Tempat. Allah bukan di dalam Kaabah. Allah bukan di dalam masjid. Allah bukan di atas langit. Allah bukan di dalam syurga. Kalau saya tanya Allah di mana? Jawapan dia Allah ada tanpa apa tadi? Tanpa bertempat. Jangan sesekali tuan-tuan jawab lagi dengan saya Allah berada di mana-mana. Siapa cakap dengan saya Allah berada di mana-mana, saya akan tanya dia, dalam kandang kambing ada tak? Dalam lubang tandas ada tak? Saya akan tanya dan paksa dia jawab. Jawapannya dia tak akan berani nak jawab. Takkan dia nak cakap Allah ada kat lubang tandas? Tadi awak cakap Allah ada di mana-mana. Maksud orang dulu-dulu cakap Allah ada di mana-mana dengan makna lain. Makna dia ialah di mana sahaja awak berada, Allah sentiasa mengetahui apa yang awak buat. Betul tak? Dia kata besok kau jangan nakal-nakal, ingat Allah tu ada dia mana-mana. Dengan makna bukan Allah ikut dia pergi mana-mana, bukan. Maknanya Allah mengetahui. Tapi oleh kerana sekarang ni kualiti bahasa Melayu ni di kalangan penutur bahasa Melayu pun ada problem. Jadi saya cadang jangan sebut lagi perkataan Allah berada di mana-mana. Nanti orang yang generasi budak-budak ni bahasa TikTok, bahasa ni tak faham. Dia ingat Allah ada dekat atas, ada dekat kandang kambing, ada dekat longkang. Kata di mana-mana. Jadi sebab kualiti penggunaan bahasa itu dah menurun. Bahasa seharian. Jadi kita sebut dengan perkataan yang benar, Allah ada tanpa memerlukan sebarang tempat. Itu yang ke-8. Yang ke-9, yang ke-8 yang diperlihatkan kepada Nabi adalah malaikat Jibril alaihis salam. Jibril dia tunjukkan rupanya yang sebenar ketika di Sidratul Muntaha. Dia tunjuk penuh ufuk langit, kemudian dia datang dekat kepada Nabi. Datang dekat.
thumma dana fatadalla. Kemudian Jibril datang dekat. Dekat lagi. 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 Kira-kira fakana qaba qausaini aw adna. Jarak dia lebih kurang dua hasta daripada Nabi atau lebih dekat daripada Nabi. Depan-depan tunjuk rupa dia yang sebenar. Itu Jibril alaihissalam. Sangat cantik. Kata Rasulullah, lahu sittu mi'ati janah. Dia ada 600 sayap. Satu sayap kalau ditutup langit ini ufuk semua tertutup semua. Besar sayap Jibril. Jibril kuat. Dalam Quran disebut syadidul quwa. Jibril ini sangat kuat. Dan yang ke-9, yang terakhir sekali yang diperlihatkan kepada Nabi ialah namanya mustawa. Mustawa maknanya apa? Tempat di mana Nabi berada seorang diri. Ingat, Tuan ingat sampai bila-bila? Nabi Isra Mi'raj bukan untuk jumpa Allah, bukan untuk bertemu Allah. Tak. Kalau ada orang pandai-pandai cakap, tu urusan dia. Tapi saya ingin ingatkan tuan-tuan, sebelum saya mati, saya dah beritahu tuan-tuan. Sebelum saya mati, saya dah beritahu tuan-tuan. Nabi pergi ke sana bukan untuk bertemu Allah. Nabi berada dekat mustawa sana, seorang apa? Seorang diri. Rasulullah seorang berada dekat sana. Jibril bawah. Sidratul Muntaha bawah. Tak ada orang yang pernah sampai di mustawa melainkan Rasulullah seorang tadi. Nabi munajat kepada Allah. Dia mendengar firman Allah tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa kata-kata. Dan dia faham terus tentang pelaksanaan perintah 50 solat. Dalam hadis dia sebut 50 solat. Dia tak sebut 50 waktu. Jadi saya cakapkan tuan-tuan 50 solat. Berapa waktu? Tak tahu. Mungkin 13 waktu. Sekarang 5 waktu. 5 waktu dan 5 solat. Rakaatnya 17. Yang masa tu 50 solat. 50 solat tu macam mana? Tak ada bendanya. Tak tahu. Tapi dia sebut 50 solat. Jadi saya sebut 50 solat. Tak tahu waktu dia ada berapa, tak tahu. Cuma 50 solat menjadi 5 solat. Yang mana 5 solat dipisahkan dengan 5 waktu solat. Baru ada waktu. Bila balik, Jibril tunjuk barulah ada 5 waktu solat. Jadi 9 perkara tersebut mudah-mudahan diingat, dihafal. Dan insya-Allah lama-lama nanti akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya sampaikan. Selamat menyambut ibadah di dalam bulan Syaban. Semoga Allah berikan kita afiat dan sihat insya-Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dalam kesungguhan menuntut ilmu, Allah selamatkan kita daripada kelekaan dan kelalaian insya-Allah. Dan kita melangkah dengan penuh kegembiraan dan penuh kesungguhan menjelang nanti masuk di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.